kami berhasil menggunakan kembali yang berharga saat dimakan dari saya untuk menerap saya awal di yang mengadakan di ada nama Isan sebuah tujuan menjaga suat dan lembaga dan siaran dua kali untuk panjang menuju. Majlis bermula. Hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Majlis mengadakan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidin Zainal, Ketua Pengarah Perlukan Awam, yang berbahagia Datuk Seri Anand Muhammad Ihsan, Ketua Setiausaha Kementerian Wira Persekutuan, yang berbahagia Datuk Seri Ahmad Fizal Khalid, Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang berbahagia Timbalan Ketua Pengarah Perlukan Awam, yang berbahagia Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Jalan Raya Kuala Lumpur, Pegawai Kanan Jabatan Pembinaan Awam, Ketua Jabatan dan Wakil Kerja Dewan Raya Kuala Lumpur ke sesi Town Hall bersama Ketua Pengarah Pembinaan Awam serta lawatan kerja yang berkansli ke Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Salam dihulu buat semua sebagai tanda majlis bermula. Agar segalanya bagai direncana, bacaan doa menyusul pula. Hadirin yang dihormati, memberkati majlis kita, majlis dengan segala hormat dipersilakan Encik Muhammad Ashraf Osman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ya khairal fatihin. Bersempena dengan majlis lawatan kerja yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidi bin Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam ke Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, pada pagi ini kami memohon kepadamu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah agar lawatan ini dapat menyuntik semangat dan energi kami sebagai penjawat awam yang mantap dan ampuh dalam melaksanakan
aspirasi kerajaan, mendepani cabaran era globalisasi kini, memacu pembangunan ibu kota Kuala Lumpur ke arah bandaraya bertaraf dunia tahun 2020. Ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi rabbil alamin. Hadirin yang dihormati, kini majlis dengan segala hormat yang silakan yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal Khalid, Datuk Bandar Kuala Lumpur untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormat yang dipersilakan. Zainal, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berbahagia Datuk Seri Adnan bin Haji Mat Ihsan, Ketua Siusa Kementerian Wilayah Persekutuan, yang berbahagia Datuk Seri Zainal Ibrahim bin Seman, yang mengarah bahagian JPA, Timbalan Ketua Siusa Kementerian Wilayah Persekutuan, Ketua dan Wakil agensi di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, Ketua Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bandar Kuala Lumpur, Kepegawai Kanan daripada JPA, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri kerana dapat bersama-sama pada pagi ini di Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Ini merupakan satu penghormatan yang diberikan kepada kita sebagai gawai dan kaki tangan Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Tan Sri pada pagi ini. Saya mengambil kesempatan untuk mohon maaf kerana kelewatan masa yang agak panjang kerana kita mengambil kesempatan ini untuk bersama-sama dengan yang berbahagia Tan Sri mengemukakan pandangan dan juga apa-apa perkara yang memerlukan pertimbangan dan juga kepahaman daripada yang berbahagia Tan Sri. Sesungguhnya kehadiran yang berbahagia Tan Sri telah mencipta satu sejarah baru kerana mengadakan lawatan kali pertama ke Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur dan sebagai orang yang tertinggi dalam perkhidmatan awam, iaitu sebagai ketua kepada pengurusan perkhidmatan awam kita, maka sudah semestinya satu kebanggaan kepada kita. Terima kasih Tan Sri dan ini jelas membuktikan warga di KL turut merasai sebahagian dari nadi perkhidmatan awam dan bersama-sama menggalas tugas sebagai pelaksana dasar-dasar kerajaan. Untuk terus maju, kita perlu sentiasa berada di hadapan dengan pelbagai keluk perubahan. Manakala untuk kekal di hadapan, kita perlu menerajui perubahan transformasi. Yang berbahagia, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, program Town Hall adalah penting dalam usaha kita untuk menyediakan platform dalam menaikkan taraf mutu perkhidmatan yang melangkaui jangkaan semua. Hal ini adalah bertepatan dengan hasrat kerajaan supaya sektor awam menghasilkan inovasi dalam perkhidmatan bagi menuju aspirasi perkhidmatan awam, iaitu building tomorrow's leaders today. Maka demikian telah menggariskan beberapa langkah dan kaedah-kaedah penyampaian inovatif yang digariskan dalam Plan Strategik Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur 2010-2020. DBKL sentiasa komited untuk mengorak langkah yang lebih dinamik dalam melestarikan perancangan masa hadapan Bandar Raya Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur sendiri. Justru demi mewujudkan sebuah perkhidmatan awam yang bertaraf dunia yang berlandaskan ciri-ciri telus, dinamik dan progresif, sentiasa mengalukan apa-apa jua cadangan, pandangan dan teguran bagi menambah baik urusan perkhidmatan yang disediakan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur dan juga usaha-usaha untuk meningkatkan komitmen dan prestasi penjawat awam di Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. DBKL juga amat bertuah kerana bersempena dengan kunjungan yang berbahagia Tan Sri pada hari ini, kita akan juga turut merasmikan program My Best Buy yang kali pertama diadakan di peringkat Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Projek Ego di KL
My Best Buy merupakan hasil jalinan kerjasama strategik antara Dewan Bandar Kuala Lumpur bersama Kementerian Industri Asas Tani dan Farma, dan merupakan inisiatif kerajaan bagi mengurangkan beban kos sara hidup rakyat, termasuk pegawai dan kaki tangan kita, di mana menawarkan barangan keperluan yang segar pada harga 5 hingga 20% lebih rendah berbanding dengan harga pasaran biasa. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan rasa penghargaan kita ke atas kehadiran yang berbahagia Tan Sri dan pegawai kanan Jabatan Kekuatan Awam dan Lawatan Kerja ke Dewan Bandar Kuala Lumpur. Terima kasih juga diucapkan kepada semua warga di BKL atas kerjasama yang diberikan untuk membantu di BKL mencapai di kedudukan pada masa ini. Semaklah dalam diri bahawa kita semua bangga menjadi warga kerja di BKL sebagaimana yang dipesankan oleh yang berbahagia Tan Sri KSN untuk merakyatkan servis yang diperlukan oleh warga Kuala Lumpur dan yang bertaraf dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri. Ucapan Alwan sudah sempurna raikan kehadiran tangan terbuka. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang dinantikan bersama. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zabidin Zainal, Ketua Pengarah Pengadilan Awam, untuk menyampaikan amanat beliau. Dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transformasi dan salam satu Malaysia. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang bahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faisal Haji Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur, tuan dan puan-puan, buat kali pertama di Dewan Bandar Kuala Lumpur ini. Dan kepada bersama dengan Ketua Setiausaha Negara untuk melihat kesejahteraan pegawai dan anggota dalam perkhidmatan awam. Jadi Dewan Bandaraya adalah salah satu tempat yang perlu saya lawati dan perlu saya berjumpa dan juga mengadakan town hall session supaya dapat mengetahui perkembangan yang berlaku di kalangan penjawat awam di Dewan Bandaraya ini. Masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-57 pada semua warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sambutan pada tahun ini merupakan perayaan besar-besaran dengan tema "Di sini lahirnya sebuah cinta" yang diadakan di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. Tahniah juga kepada anda semua kerana menjadi sebahagian daripada gerak kerja dalam penganjuran majlis tersebut. Dalam kesempatan ini, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Adnan bin Haji Mat Ihsan, Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan, serta Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Faisal bin Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur kerana menjemput saya, serta pengurusan tertinggi Jabatan Perkhidmatan Awam yang turun padang ke sini buat pertama kali sepanjang saya dilantik sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan bertemu dengan warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang saya hormati sekalian. Program seumpama ini membuka ruang dan peluang kepada saya dalam mendekati dan memahami dengan lebih mesra tugas dan tanggungjawab serta cabaran warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Awal pagi tadi, tidaklah seawal mana dalam pukul 10 tadi saya dapat berjumpa dengan semua pegawai-pegawai kanan dan termasuk KSU dan juga Datuk Bandar dalam satu sesi khas yang taklimat yang diberikan oleh Datuk Norma berhubung dengan peranan dan tanggungjawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadi dalam hal ini banyak perkara-perkara yang telah dibangkitkan kepada saya, khususnya dari segi ruang dan peluang kenaikan pangkat dan juga dari segi tempoh perkhidmatan dan juga beberapa isu yang berkaitan dengan servis ataupun perkhidmatan kita. Di samping itu, mereka juga telah memberi taklimat kepada saya berhubung dengan
masa depan Dewan Bandaraya pada tahun 2020 dan juga plan detail berhubung dengan pembangunan Dewan Bandaraya. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Dewan Bandaraya. Untuk makluman semua, Jabatan Perkhidmatan Awam sentiasa membuka pintu dan menyokong kemajuan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam perkara yang berkaitan dengan JPA ataupun dengan perkhidmatan. JPA juga peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan telah memulakan langkah secara holistik dalam melaksanakan penambahbaikan secara berterusan terhadap isu-isu perkhidmatan yang telah dibangkitkan tadi. Warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang saya kasih sekalian, saya percaya gabungan mantap antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mampu untuk memastikan dan mempercepatkan pelaksanaan pencapaian status bandar raya bertaraf dunia yang unggul cemerlang seperti slogan tuan-tuan dan puan-puan bersedia menyumbang bandaraya cemerlang. Tahniah. Setiap daripada anda adalah penting dan merupakan nadi kepada kelestarian warga Kuala Lumpur. Saya amat mengharapkan sokongan padu baik daripada kumpulan pelaksana kepada kumpulan pengurusan atasan DBKL serta keprihatinan yang berterusan daripada pengurusan atasan DBKL kepada kumpulan pelaksana. Jentera ini apabila wujud dalam satu simbiosis akan mencorakkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada warga Kuala Lumpur. Yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri telah melancarkan program transformasi kerajaan pada tahun 2009 yang bertujuan untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dan penyampaian perkhidmatan dan tanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat serta memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat maju, bersatu padu, saksama dan juga kualiti kehidupan yang tinggi untuk semua. Lantaran daripada itu, JPA telah menyambut saranan dan cabaran dengan memperkenalkan transformasi perkhidmatan awam sebagai nadi penggerak perkhidmatan awam. Saya melihat pejabat awam seumpama sebutir berlian. Berlian sekiranya dibentuk dan digilap akan bersinar, maka itulah analogi dan saya mengenai kita semua hari ini. Dalam kamus pengurusan sumber manusia, fokus masa kini adalah sumber manusia ataupun talent ataupun bakat. Pejabat awam yang tergilap ataupun digilap kemahiran, skill dan pengetahuan akan dapat menyumbang dengan lebih cemerlang kepada rakyat. Kecemerlangan Kementerian Wilayah Persekutuan serta Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk seluruh serta menyokong dan melaksanakan yang telah digarap dan dibangunkan oleh JPA. Teras strategik transformasi perkhidmatan awam memberi fokus kepada memperluaskan jaringan kerja dan kolaborasi strategik ataupun multiple helix dalam dan luar negara. Teras ini sememangnya bertepatan dengan hasrat untuk menjalinkan hubungan erat dengan jabatan kementerian dan agensi awam dan swasta. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita mempunyai kewajipan untuk melaksanakan mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada kita, dan amanah serta kewajipan ini perlu ditunaikan dengan penuh taat setia. Selaku anggota perkhidmatan awam, kita harus memegang kuat prinsip taat setia yang tidak berbelah bagi kepada negara, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan. Sebagai pejabat awam, kita hendaklah sentiasa menjaga nama baik dan imej perkhidmatan awam. Pada 31 Ogos yang lepas, kita baru sahaja menyambut 6 tahun kemerdekaan negara yang ke-57. Justru itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyarankan agar sektor awam mewujudkan makmal inovasi yang boleh dianggap sebagai ruang selamat ataupun safe space di setiap agensi dengan mengadaptasi pendekatan eksperimen itu sebelum sesuatu inisiatif dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ini bermakna bahawa kita dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat dan sebagainya, kita harus ada engagement dan perlu ada cara yang terbaik untuk menyampaikan
hasrat ini kepada rakyat ataupun menyampaikan perkhidmatan kita yang terbaik kepada rakyat. Jadi melalui pelbagai eksperimen yang boleh kita buat. Umpamanya di Bandaraya Kuala Lumpur ni banyak ramai orang-orang yang gelandangan dan sebagainya. Bagaimana kita nak menguruskan mereka umpamanya? Ini satu perkara yang boleh kita lihat secara bersama dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada mereka supaya mereka juga mendapat kedudukan ataupun dapat menguruskan diri masing-masing dengan cara yang lebih terbaik. Ini juga perlu kita lihat. Ini salah satu daripada inovasi yang perlu kita lihat, yang boleh kita buat, yang boleh kita bincang, yang boleh kita engage secara bersama. Dalam konteks ini kita sama-sama memikirkan bagaimana kita boleh memberi sesuatu perkhidmatan itu kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kalau rakyat tidak datang kepada kita, kita turun berjumpa dengan rakyat, iaitu kita pergi, kita berjumpa dengan mereka, pasti ada isu-isu yang berkaitan dengan perkhidmatan yang diperlukan tetapi tidak disampaikan secara yang terurus kepada kita. Ini juga perlu kita lihat supaya perkhidmatan awam ini benar-benar dapat dirasai ataupun feel on the skin. Jadi boleh dilihat secara dan dirasai oleh semua rakyat. Dalam konteks ini, kita sebagai Dewan Bandaraya dan juga saya daripada pejabat Jabatan Perkhidmatan Awam, we have to work together. Kena perlu bekerjasama dalam semua hal. Tidak semestinya hanya bila nak minta jawatan saja pergi ke JPA. Rupanya lebih banyak daripada itu yang kita boleh beri. Kalau nak pergi training, kita boleh bagi training dan sebagainya. Intan ada. Ini semua boleh kita duduk bersama, memikirkan bagaimana kita boleh menambah baik, menambah ilmu dan knowledge, skills kepada semua pejabat awam supaya akhirnya yang mendapat faedah adalah rakyat ataupun keseluruhan warga kota ini dalam konteks Dewan Bandaraya. Ini juga perlu kita lihat secara bersama. Tidak semestinya hanya kepada JPA itu cuma dari segi perjawatan dan naik pangkat. Ataupun kalau tak naik pangkat, tulis surat pada JPA. Macam mana nak dapat naik pangkat? Bukan itu saja. Jadi ini satu cara untuk kita duduk bersama bahawa JPA dan Dewan Bandaraya bukanlah dua badan yang berasingan, tetapi kita adalah satu, iaitu kita dalam perkhidmatan kerajaan. Ini yang perlu kita bawa, yang perlu kita ingat bahawa apa juga yang berlaku di Bandaraya, JPA juga akan terasa. Apa juga, sebab ini adalah berkaitan. Kerana dari segi lantikan, JPA ada terlibat, dari segi syarat-syarat JPA terlibat, dari segi naik gaji, naik pangkat, JPA terlibat, dan segala permohonan perjawatan pun JPA terlibat. Kalau ada yang meninggal pun JPA juga terlibat, semuanya ada. Sebab apa, pension dan sebagainya. Jadi dari segi lantikan sampailah masuk ke kubur pun kita masih terlibat. Jadi oleh kerana itu kita sama-sama bekerjasama. Boleh? Jadi begitu juga dalam konteks ini, saya harap kita duduk bekerjasama dalam semua bagaimana nak mempermudahkan urusan rakyat dengan kita. Jangan kita pula menjadi penghalang kepada segala urusan yang ada dengan kita. Jadi saya harap, saya yakin dan percaya di bawah pimpinan tokoh-tokoh yang ada ini, Dewan Bandaraya akan terus maju. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri, dan sesungguhnya amanat yang disampaikan sebentar tadi sangat-sangat berfaedah kepada kami semua dan akan dapat menjadikan ke kota Kuala Lumpur. Yang Berbahagia Tan Sri dan hadirin yang dihormati, selaras dengan tema transformasi dalam amanat Yang Berbahagia Tan Sri sebentar tadi, berikut ditayangkan video Kembara Transformasi dengan diiringi lagu Kembara Transformasi untuk dinyanyikan bersama. Mohon para hadirin berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu tersebut.
Kepada semua pegawai dan kaki tangan yang ingin mengemukakan soalan, sila ke mikrofon yang telah disediakan. Assalamualaikum Yang Bertuan Sri. Saya Fajariah daripada Jabatan Perancang di bawah unit OAC Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Soalan saya ialah seperti mana yang kita tahu OAC ini berperanan untuk mendalikan permohonan-permohonan yang diterima di DBKL, iaitu permohonan pembangunan, di mana OAC DBKL telah menerima hampir 5,000 permohonan setahun. Itu adalah pada tahun 2013 lah. Pada tahun ini sahaja, setakat September ni, kita telah menerima hampir 4,000 permohonan. Jadi soalan saya, memandangkan OAC DBKL seperti mana yang saya rasa Tan Sri sudah maklum, semua PBT di Malaysia ni ada unit OAC, tetapi di DBKL ni kami juga dibebani dengan tugas-tugas sampingan, yang mana tugas sampingan tersebut adalah berkaitan dengan laporan Bank Dunia, World Bank report, di bawah dealing with construction permit, di mana pada setiap tahun kami akan dirank oleh Bank Dunia di bawah doing business. Jadi pertambahan ataupun perluasan kerja yang dibebani oleh kami di OAC ini, sehingga sekarang kami tidak ada penjawatan baru untuk melaksanakan tugas tersebut, di mana saya baru saja balik dari Taiwan, dan di Taiwan juga ada unit khas, pegawai khas yang ditugaskan hanya untuk melaksanakan usaha-usaha World Bank. Itu saja. Kalau harapan saya lah, kalau boleh ada pertambahan kaki tangan. Sekian. Soalan saya macam ni, nama saya Murugan Melu. Saya di Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar. Saya ahli jawatan kuasa Kesatuan Pekerja-Pekerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi menguruskan ahli keluarga yang meninggal dunia, dapatkan tambah daripada 3 hari kepada 5 hari. Ingin kerana banyak urusan yang perlu diselesaikan seperti pincin, akaun bank dan insurans dan macam-macam hal lagi. Kalau boleh juga kelayakan cuti bagi menguruskan ahli keluarga yang meninggal dunia, turut panjangkan kepada ibu bapa mertua ibu. Terima kasih. Soalan berikutnya. Assalamualaikum Tan Sri, saya Rosnah Abu Bakar. Cuti bersalin yang diberikan kepada kita adalah sebanyak maksimum 300 hari dengan flexibility antara 60 hari dan 90 hari bagi setiap kelarian. Saya menggunakan sejarah mungkin JPA lepas pandang atau tidak. Masa saya mula bertugas, saya di bawah skim kabinet. Di tangan saya ni surat dari JPA bertarikh 24 hari bulan Disember tahun 76. Dari segi pinjaman perumahan, elang-elang, mileage, claim overtime. Jadi kami di bahagian teknikal ni selalu tak pandang di anak didikan. Alhamdulillah, jawab Perdana Menteri Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ni lepas tahun belanjawan tahun lepas, skim penjuru teknik dinaikkan kepada, dijumurkan J17 kepada J26. Alhamdulillah, kami terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tapi masalahnya saya berfikir sehingga sekarang kami belum terima lagi lantikan perincian skill kami. Jadi mimpi di siang hari lah. Kira tak ada bonus tu dikira macam mana, nak pencen macam mana, tuntutan mileage. Dan jadi itu berlaku kekeliruan. Berapa memang JPA mengambil masa yang begitu lama. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, akrab di BKL telah pun diberi pentaulihan oleh pihak JPA
dan kita mengikut beberapa killing yang beberapa kepentingan pelaksanaan berkaitan dengan psikologi dan kaunseling, iaitu pembimbing rakan sekerja, di mana alhamdulillah setakat ini di DBKL kita ada 180 orang yang telah ditauliahkan, dan cumanya kemusykilan kami di sini yang ingin memberi pembantuan kepada rakan-rakan sekerja bidang tugas pembantuan ataupun khidmat kaunseling dan psikologi ini tidak termasuk dalam bidang tugas hakiki. Dan kalau kita tengok kita punya ratio, kami 180, staf di BKL saja ada hampir 14,000 orang. Very big dia punya itu. Jadi kalau Tan Sri dengar tadi banyak soalan-soalan yang dibangkitkan oleh sahabat-sahabat, gitulah ya. Bukan saja kami terpaksa membantu mereka di waktu kerja hakiki, tetapi kadang melangkaui ya, seperti bab kematian kita kena konsul secara di luar waktu jabatan, waktu kerja. Jadi kami kira memang kita nak memberi sebagaimana yang disebut tadi, inovasi sosial, memperluaskan sokongan ataupun akses rakyat di luar sana. Kami akrab di BKL bukan saja pada staf, kita bagi perkhidmatan kaunseling dan nasihat, tapi juga pada warga kota yang berada di PPR dan juga perumahan awam ya, bila ada program-program dan sebagainya. Jadi di sini kami memohon ya, akrab di BKL memohon bagi pihak akrab Malaysia sebenarnya, sepanjang pengetahuan kami tidak ada satu pun pengiktirafan ataupun kita kata insentif pada mereka-mereka yang memberi perkhidmat di luar waktu hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tan Sri, kami selaku kaki tangan awam di PBT berharap agar dapat dikaji semula peluang peningkatan kerjaya agar dapat dilaksanakan secara time based seperti skim perkhidmatan guru pegawai yang berkelayakan. Berhubung close service ini juga, mohon yang berbahagia Tan Sri mempertimbangkan skim perkhidmatan terbuka atau secara guna sama bagi membolehkan kaki tangan mendapat peluang peningkatan kerjaya yang lebih luas atau kembali berkhidmat di tanah kelahiran masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nur Suraya binti Sakdom sebagai penolong jurutera elektronik di Jabatan Pengurusan Maklumat. Di sini yang berbahagia Tan Sri, saya ada satu soalan. Saya telah berkhidmat di DBKL selama 14 tahun dan saya masih lagi kontrak, dan ia tidak diluluskan hanya untuk kerana J tiada di dalam Jabatan IT, F sahaja, skim F sahaja. Untuk makluman yang berbagi Tan Sri, bahagian mengurus dan baik pulih perkarasan komputer, network, sokongan dari segi PABX, CCTV dan berkaitan lah. Di sini saya mohon Jabat Sebaik yang berbahagia Tan Sri untuk memberi perhatian kepada skim kami di Jabatan IT. Sekian, terima kasih. Di Bandar Kuala Lumpur ni selama 16 tahun. Jadi 13 tahun sebagai pekerja berstatus kontrak lah. Jadi soalan saya dekat sini, kita dah kerja 13 tahun kontrak. Jadi boleh tak kita nak buat permohonan supaya dalam tempoh 13 tahun tu kita boleh buat permohonan supaya servis tu dikira juga. Kalau tak dapat 13 tahun pun sekurang-kurangnya beberapa tahun dapat dimasuk ke dalam servis kita sebagai jawatan tetap ni. Itu soalan saya. Soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sri, soalan saya ringkas saja. Nama saya Haji Zainuddin bin Haji Samad dari Jabatan Kesihatan Alam Sekitar. Seperti yang berbahagia Tan Sri sedia maklum, ramai tangan kerajaan yang kompeten dan berpengalaman akan bersara dari perkhidmatan awam pada tahun-tahun yang akan datang, termasuklah saya. Mohon JPA untuk melihat sekiranya ada keperluan untuk menyediakan skim khas kepada pesara yang mempunyai kemahiran, kepakaran untuk dilantik sebagai penasihat, pengajar dan sebagainya, untuk berkongsi pengalaman demi menjaga mutu dan kualiti pengetahuan awam Malaysia dan juga merasakan kasih sayang yang dengan DBKL walaupun dah bersara ingin juga berkhidmat. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kemudahan hospital serta klinik kesihatan seluruh Malaysia.
Namun ingin saya cadangkan agar kerajaan dapat mempertimbangkan untuk kelompok merangkumi kemalangan pembedahan rawatan, kejemahan, hospitalizers dan lain-lain. Ini membolehkan kami mendapat akses kesihatan yang lebih luas selain membantu meringankan beban kewangan di saat-saat kecemasan yang memerlukan kami membuat rawatan di klinik atau di hospital swasta. Tan Sri ini bagi menambahkan kebajikan kekitangan awam yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Terima kasih. Okey. Okey, soalan last daripada saya. Saya sebagai jurufoto di sini iaitu dah menjadi B18 KUP. Dan setelah pun berkhidmat dengan Dewan Bandar Kuala Lumpur selama sebagai jurufoto selama hampir 20 tahun. Jadi di sini kami masih ada lagi B11 yang kerjanya sama seperti macam government yang lain lah. Jadi tak kira apa function sekalipun kami akan lakukan, antara bahaya dengan tidak kami kena lakukan juga. Jadi minta kerjasama daripada JPA untuk gaji semula jawatan kami yang selama ini kami pendamkan dan tak ada siapa yang ingin untuk kami terus bagi kejayaan dan juga masa depan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Terima kasih. Sebab kalau saya nak tanya, nak tengok saya satu secara detail ni, tak mungkin saya ingat semualah. Ketua pengarah ni tak boleh ingat semualah sebab dia banyak perkara-perkara yang detail yang perlu kita lihat. Jadi kalau boleh persoalan-persoalan macam yang disebut tadi itu boleh dicatat dan juga dikemukakan kepada JPA, kita tengok secara bersama. Sebab seperti mana yang saya nyatakan tadi bahawa kita tidak boleh lihat secara berasingan, tetapi we have to sit down together with Dewan Bandaraya, so then we can go through one by one and we will look at the detail of the problems rather than saya cakap secara secara begitu tanpa mengetahui the details part of it. Jadi umpamanya macam katakan tadi juruteknik 17, sekarang juruteknik kita dah sampai ke 27 kan, jadi 29 jadi dah berubah dah. Jadi bila yang tadi sebut tadi itu masih lagi 17, jadi saya nak tengok detailnya lah apa dia yang berlaku itu. Kalau tidak nanti saya telah susah juga kalau salah bagi fatwa ni, sebab fatwa tu dipakai. Jadi sebab itu tak mau bagi fatwa lah. Jadi elok kita tengok secara detail. Terima kasih. Jadi saya juga terima kasihlah kepada sahabat-sahabat tadi macam Cik Zakaria. Dia kata banyak kawan-kawan nak bagi. Okeylah, saya dah dengar ni. Tapi yang detail tu kena forward Jadi Muniam pun dia selalu puji saya, tapi dia selalu hentam saya juga. Tapi tak apa, baik punya pasal. Okey. Tak apa Muniam, nanti kita kaji tengok semula memberitahu penambahbaikan tentang kematian untuk waris dan terdekat dan sebagainya. Nanti kita tengok, kita sedang lihat semua dalam. Sebab dalam paling banyak cuti ni dia di Malaysia adalah yang paling banyak sekali dalam sejarah di dunia ni. Jadi kita kena tengok juga, tak boleh kita nak extend cuti je. Tadi dalam special session tadi kita dah bercakap taklimat dan sebagainya. Saya kata elok kita lihat secara menyeluruh. Kalau nak buat transformasi pun secara menyeluruh, dan kita lihat balik the role and the function of each and every division tu. Jadi mungkin kita boleh tengok ada setengah part tu mungkin dia dah obsolete barangkali, mungkin dah tak perlu lagi, kita boleh pindah ke tempat yang lebih baik. Jadi ini kita kena lihat secara menyeluruh. Kalau tidak nanti every time kita nampak unit kita secara kecil saja dan kita nak tambah dari kat situ, tapi dari segi overall je kita tak tengok. Jadi the role and the function tu kadang-kadang dah diambil oleh tentang dari segi outsourcing dan sebagainya. Jadi ini pun kita nak tengok balik lah. Jadi itu sebab saya kata tadi, kalau tadi dah dimaklumkan bahawa ada konsultan nak kaji balik struktur Dewan Bandaraya ni, ya boleh tengok semua-semua ni supaya kita lebih relevan lah. Mungkin salin 300 hari. Jadi kalau kurang upaya dan sebagainya tu kita boleh tengok balik lah. Jadi yang ni boleh minta kelulusan. Tapi saya rasa yang ni pun ada juga budi bicara ketua jabatan lah. Datang awal balik, awal sikit ikut macam-macam cara kita boleh buat. Sebab government sekarang ni is a caring government, so we can
negotiate benda-benda macam ni. Tidaklah rigid, kata 8.30 mesti balik pukul 5 dan sebagainya. Cuba tengok macam mana. Jadi kalau ada ruang yang masa yang kita boleh bekerja lebih, kita kerja lebih lah. Jadi kita ada give and take. Tidak semestinya one size fit all ataupun one rule fit all, tak boleh. Jadi kita kena tengok benda-benda seperti itu. Jadi yang khidmat kaunseling dan sebagainya, saya rasa tak ada masalah. Sebab kita di JBA pun ada kaunseling dan kita boleh bincang lah benda tu. Di KKM pun ada kaunseling tu. Jadi benda-benda macam ni boleh berjumpa lah. Sebab kerajaan dah sediakan kemudahan-kemudahan itu ya. Aziah Hanafiah. Okey, juruteknik tadi saya dah sebut dah. Juruteknik sesuatu skim tu telah pun digubal dan dibuat baru. Jadi Dewan Bandaraya kena adopt dulu. Kemudian bila adopt baru dia boleh bagi offer tu lah. Kalau tidak nanti dia tak adopt, tak boleh. Sebab dia adalah badan berkanun umpama macam tu. Jadi dia ada dia punya akta dia sendiri. So therefore kena tengok balik benda ni. Jadi tidak semestinya sebenarnya JPA dah bagi dah semua ni. Surat-surat berkeliling tu saya dah keluar dah. Saya ingat last kali masa 81 skim tu ada 27 berkeliling yang telah dikeluarkan. Jadi dalam berkeliling mana tu saya tak ingat dah. Itu menunjukkan saya ni pun tak berapa muda dah. Sebab time itu tak ingat dah berkeliling. Dulu ingat berkeliling tu. Sekarang ni dah banyak dealing, jadi tak berapa nak ingat berkeliling tu. Jadi boleh rujuk balik. Jadi saya harap Dewan Bandaraya akan take up this matter and relook balik. Kalau ada benda-benda tu boleh kita bincang lah. Kalau ada lagi perkara-perkara yang perlu kita detail out ataupun nak perlu understanding, kita boleh buat. Yang akrab tidak bagi di BKL tidak ada pengiktirafan. Jadi pengiktirafan macam mana yang kita nak? Kalau saya jumpa saya semua selalu ucapkan terima kasih kepada semua orang. Bagi itu dah pengiktirafan itu. Jadi pengiktirafan ni secara umum saya tak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi kalau kena tengok detail out lah sikit macam mana. Kalau secara umum saya pun boleh jawab secara umum lah. Jadi pengiktirafan seperti mana yang diperlukan dan sebagainya. Jadi kita kena tengoklah. Sebab chief akrabnya ada di JPA. Chief akrabnya belum jumpa saya lagi agaknya. Datuk Dr. Halim Jadi bila boleh bincang balik Macam peningkatan kerja, kenaikan pangkat, status tadi kita telah bincangkan. Benda-benda ini maknanya kalau kita kata kita nak bagi secara time base semua tak boleh lah. Yang pentingnya kita kena peringkat ni kena tunjuk prestasi. So performance base pun kita dah bagi. Sekarang ni memang pada peringkat awal ni kita tak boleh nak bagi semua macam tu KUP. Sebab itu kita kata okey, di peringkat awal ni kita bagi dulu yang grade lantikan kepada grade naik pangkat yang awal. Betul lah Datuk Mata itu yang kita telah persetujui. Kerajaan telah bersetuju macam tu. Jadi dari segi performance tu kena tengok. Lepas tu second stage kita akan tengok lah. Kita akan nilai dari semasa ke semasa. Bukan kata kita tak buat apa-apa. Dasarnya dah ada. Jadi sedang kita dah ada dasar-dasar tu dan kita akan tengok dari masa ke semasa. Jadi sebab itu sekarang ni di mana-mana juga dia dapat peluang naik pangkat lah. Cuma kerja kena betul, jangan ada tata tertib, integriti kena betul. Ada juga yang kita bagi naik pangkat, masa kita cek dengan SPRM dengan apa semua okey. Tapi bila sampai satu ketika kena tangkap juga. Itu pun susah jugalah. Jadi macam kita tak screen, rupanya kita dah screen sebelum ni. Jadi kalau boleh kita nak bagi ni pun kita kena tengok semua dan integriti kena jaga dan semuanya kena lihat. Dan boleh kita bagi dari segitu. Syarat-syarat ni ada. Dan kemudahan-kemudahan ini juga kita telah panjangkan. Macam kenaikan pangkat secara KUP ada, secara hakiki ada. Dan ini juga kita sedang melihat dan kita akan perbanyakkan dari masa ke semasa. Tapi yang pentingnya bukan saja dari segi naik pangkat banyak, tapi dari segi hasil juga kena collect banyak. Kalau tidak nanti naik pangkat semua duit tak ada pula nak bayar. Kacau Datuk Bandar. Jadi Datuk Bandar juga kena, KSU juga kena. Jadi Ketua Pengarah Dewan Bandaraya juga kena. So semuanya kena bekerjasama sebagai satu pasukan untuk pandai cari duit, pandai create aktiviti yang boleh membawa hasil dan akhirnya kita juga yang berjaya untuk memberi kenaikan pangkat dan sebagainya. So maknanya dia mesti ada joint effort yang sama untuk kita terus promote kerja-kerja kita supaya hasil yang kita dapat kita boleh membiayai dalaman dan juga
untuk kemudahan kepada rakyat juga dapat disediakan dengan baik. Ini yang kita perlu baiklah supaya kita sama-sama berusaha. Suraya tadi menyatakan pasal dia jawatan kontrak di IT 14 tahun. Jadi yang ni saya kena tengok baliklah dan kemukakan tadi. Tadi pun kita bercakap dari segi kontrak. Kena nilai balik semua sekali kerja-kerja kontrak ni dan sebagainya supaya jangan timbul macam ni lah sampai 14 tahun, 20 tahun tak kerja ni, tak lantik tetap ni pun satu hal juga. Jadi saya harap keperluan kita tu kita kena tengok betul-betul supaya tidak timbul macam ni. Bila timbul masalah tak dilantik tetap sampai 20 tahun, 13 tahun ini merupakan satu ekspektasi yang perlu kita manage dengan baiklah. Jadi saya harap yang ni pun tadi kita dah bincang dalam mesyuarat special session tadi dan saya minta supaya Dewan Bandaraya melihat balik dari segi pekerja-pekerja kontrak ini. Kemudian Zulkifli Ghani, penolong jurutera elektrik kontrak tetap. Jadi yang ni pun tadi macam tadi, kontrak tadi biasanya tak ada jawatan. Jadi dia bila dia kontrak tak ada jawatan. Jadi tak tahu Datuk Yau boleh ke nak kira pencen. Tu dia Datuk Yau pakar ni, dia sejak daripada lantik sampai sekarang ni 34 tahun dalam bahagian pencen. Dia pun menggeleng kepala, dia kata tak boleh. Tapi tak apalah, kita tengok balik. Kalau ada ruang kita boleh cantum, kita cantum lah. Sebab masa itu tak dilantik. Sekarang ni kita dilantik baru kita kira dari segi pension. Zainuddin cerita pasal Zainuddin Selamat. Dia nakkan skim khas yang orang-orang yang bersara ni. Jadi yang bersara ni sekarang ni kita ada satu magic, bukan magic, One Malaysia Civil Service Retirement Support. So you can access to that portal dan you boleh tanya. Dan Datuk Seri Zanal ada kat sini, maybe boleh tengoklah. Sebab jawatan penasihat dan sebagainya ni mungkin tak begitu banyak yang kita lantik, tapi yang banyaknya mungkin yang kalau ada skill ni banyak yang di sekolah, di tempat-tempat yang boleh kita hantar. Jadi itu yang boleh tengoklah, bincang balik dengan Datuk Seri Zanal, dia ada di depan sini ya. Jadi selalulah masuk dalam Malaysia Civil Service Retirement Support tu ada kat situ. Dan tak silap saya dia akan ada satu carnival yang besar-besaran pada 23 hingga 24 di Maib, di Mardi sana. Jadi siapa yang nak bersara, bakal bersara bolehlah pergi dan intailah apa peluang-peluang yang ada. Sebab sekarang ni kita bekerja sebagai satu pasukan Blue Ocean, di mana kita kumpulkan semua jawatan-jawatan ataupun peluang-peluang pekerjaan ini dan kemudahan-kemudahan ini dari segi well-beingnya, dari segi kesehatannya dan sebagainya ada dekat situ. So boleh tengok. Jadi kita dah perbanyakkan, luaskan ruang-ruang dan peluang ini kepada semua orang. Jadi sebab itu kalau nak pencen, masuklah jadi ahli pencen bersama dan boleh melihat perkara ini. Jadi persatuan-persatuan pencen ada. Semua ni kita dah kembangkan supaya kita melihat even selepas pencen pun kita ada juga melihat lagi kebajikan pegawai-pegawai kita. It's not only masa you bagi servis, you sihat kita tengok, tapi masa dah lepas tu pun kita tengok juga. Kita ada lihat benda-benda ini. Ini menunjukkan bahawa tadi saya kata kita ni kerajaan yang caring government. Jadi kita tengok semua-semua ni. Dulu tak ada, kita baru establish benda ni dalam 3 bulan yang lalu. Jadi 3 bulan yang lalu tu banyaklah yang kita usaha dan kita buat untuk membantu orang-orang yang bakal bersara dan bersara. Yang nak beli insurans ni, saya ingat yang tu kita kena tengok baliklah. Sebab kerajaan dah bagi kemudahan kesihatan ni seluruh Malaysia ada. Kat mana-mana juga ada. Jadi kalau kita nak tambah duit lagi, baik kita tambah doktor lagi kot. Jadi sebab apa? Di hospital semua kita dah bagi. Pesara-pesara kerajaan semua ataupun pegawai kerajaan semua dapat kemudahan kesihatan ini. Jadi setakat ini belum ada ruang ataupun insurans yang kita berilah. Kecuali di bawah QPAC, saya tengok QPAC Care ke apa, bayar RM29 ke RM30 dapat berapa puluh ribu kalau ada kes-kes kesihatan, kemalangan dan sebagainya. Jadi kita bayar sikitlah kalau nak kemudahan-kemudahan seperti itu ya. Kita pun yang senior officers ni pun ada yang ambil insurans masing-masing lah secara peribadi, bukannya melalui kerajaan. Jadi yang itu
setakat yang kerajaan boleh bagi sekarang ni ialah pergi ke hospital-hospital tu secara percuma ke? Kena bayar percuma ke? Ada kena bayar sikit. Saya pun tak pastilah. Kena bayar sikit lah kot RM1 ke RM2. Kalau pergi ke yang bawah-bawah ni, klinik satu Malaysia tu bayar RM1 dapat ubat macam-macam. Itu hari saya pergi jugalah, saya pergi tengok. Dia bayar RM1. Lepas tu saya tengok bawa satu puncang beg jugalah. Satu ubat tu, satu beg tu boleh. Itu pun kemudahan yang kita berilah. Di mana yang kita boleh bagi, kita akan cuba berilah. Tapi dalam konteks insurans ni, saya ingat takkan ni tak ada, Datuk Raja tak ada insurans yang ni pakat gaji dan allowance pun ada kat sini. Kita pengarah dia. Juru foto ni saya tak tahu B11 dengan B13, dia integrated scheme. Patutnya dia boleh naik saja daripada tu ke atas semuanya, bergantung pada syarat-syarat dan juga skills yang ada lah. Jadi nak kata tak beri peluang tu, saya ingat tak nampak lah. Bagi saya scheme tu dah ada, integrated scheme, sampai boleh naik sampai ke peringkat kumpulan profesional pun. Jadi saya tak nampak di mana ada masalah dekat situ, kecuali kita sendiri kena ni lah. Barangkali mungkin di Dewan Bandaraya ni saya tak pastilah Datuk Bandar mungkin ada ke tidak skim macam tu, ataupun dah adopt atau tidak skim tu. Jadi kena tengok itu sajalah. Jadi kalau ada ruang tu dan peluang, saya nampak memang ada dekat situ, supaya tak ada masalah pun. Kalau sepatutnya laluan itu tidak ada masalah, sebab integrated scheme daripada B11 sampailah naik ke atas sampai B40, 44, 41, 44 dan sebagainya. Kalau dia naik pangkat jadi B42, B44 dan sebagainya. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Jadi saya jawablah semua agaknya. Yang lain-lain tu bolehlah duduk balik, dan yang secara detail tu saya minta kalau ada masalah tu buat secara detail lah dan bincang balik. Dan baru boleh kita sidang dan berhalusi. Sekian, terima kasih.